الحمد لله القائل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang ingin disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, ibadah puasa yang sedang kita laksanakan sekarang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Setiap orang Islam wajib menunaikan puasa kecuali jika ada uzur syar'i. Di samping kita berpuasa, kita juga perlu mengetahui hukum hakam berkaitan puasa, seperti berniat pada malam hari dan menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang dibaca di awal khutbah, yang bermaksud, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Kita perlu mengetahui perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, iaitu mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur dengan sengaja. Pada waktu siang hari di bulan Ramadan, dilarang melakukan persetubuhan dengan sengaja dan wajib ke atas suami membayar kifarat serta qada. Tiada kifarat pada isteri kecuali qada sahaja. Hikmah larangan perkara di atas adalah untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kejujuran kita terhadap ibadah puasa yang kita laksanakan, dan keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan. Contohnya, jika orang yang tidak berpuasa makan secara sembunyi, kemudian mendakwa dirinya berpuasa, tiada siapalah yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jelas kepada kita bahawa puasa ini sebagai madrasah, mentarbiah dan melatih diri kita supaya bersifat amanah, jujur, berintegriti dan rasa tanggungjawab memikul tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat ini menjadi amalan yang berterusan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang sedang berhadas besar seperti haid atau nifas,
Mereka diharamkan berpuasa dan hendaklah diganti pada bulan-bulan yang lain. Islam juga memberi kelonggaran kepada beberapa golongan untuk berbuka atau meninggalkan puasa. Akan tetapi wajib diganti pada hari yang lain, seperti orang yang sakit dan bertambah mudaratnya jika berpuasa, atau mereka yang bermusafir sebelum naik fajar. Jarak perjalanannya pula melebihi 2 marhalah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka itu pada hari-hari yang lain. Manakala bagi mereka yang tua dan orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, dan kedua-duanya sekali tidak mampu berpuasa, dibenarkan berbuka dan dikenakan fidyah sehari secupak beras dan tidak wajib qada. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hikmah berpuasa antara lainnya adalah dapat mengelakkan kita daripada bercakap perkara yang kotor, keji, seperti mengumpat, mengeji, menghina, mencaci, hasad dengki, fitnah dan sebagainya kepada orang lain. Dan jangan pula berbuat bodoh, yakni melakukan perbuatan orang-orang jahil, seperti menjerit, memekik-mekik, melolong dan sebagainya. Apabila ada yang mengajaknya berkelahi atau bertengkar, atau orang menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa itu perisai atau benteng, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puasa dapat melindungi tuannya daripada melakukan dosa semasa di dunia, maka puasa juga akan melindungi tuannya daripada azab neraka di akhirat kelak. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "As-siyamu jannatun minan nar." Puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Riwayat Imam Ahmad. Ibadah puasa yang gagal mencegah seseorang yang berpuasa daripada melakukan perkara maksiat, mengikut hawa nafsu, berkunjung ke tempat maksiat, mengumpat, memfitnah, mengkeji, menipu, berjudi dan sebagainya, tidak dapat melindunginya daripada seksaan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka ia tidak mendapat apa-apa pahala daripada puasanya, kecuali sekadar lapar dan dahaga sahaja. Ibadat malam yang didirikannya seperti solat sunat tarawih hanya sekadar sahar, yakni berjaga malam sahaja. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja, malah wajib bagi kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang zahir,
dan yang batin, bagi melahirkan insan yang berakhlak dan berjiwa mulia. Maksiat zahir adalah yang dilakukan dengan anggota yang 7, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Manakala maksiat yang batin pula ialah segala sifat kecelaan yang terdetik di dalam hati, antaranya hasad, marah, cintakan harta, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takabbur, ujub, sum'ah, riak dan lain-lain lagi dari sifat terkeji. Semua anggota tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Marilah kita tunaikan ibadah puasa dan menghidupkan malamnya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan mendapat keampunan daripadanya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah melaksanakan ibadah puasa dengan berpandukan syariat, kerana ia merupakan satu kefarduan. Yang kedua, setiap Muslim hendaklah menjauhi perkara yang dilarang, termasuk maksiat zahir dan batin. Yang ketiga, puasa adalah perisai yang boleh menyelamatkan orang yang berpuasa daripada azab api neraka di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.